A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini saya telah diberi satu taklifan untuk menerangkan tajuk ataupun perbahasan mengenai hadis maudhu', dalam arti katanya hadis palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustaz boleh minta tolong untuk memberikan serba sedikit maklumat tentang hadis-hadis palsu ini. Jadi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagaimana soalan tersebut, yang mana apa yang kita bahaskan adalah hadis tentang perihal hadis palsu, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil hadis maudhu'. Soalan yang dikeluarkan tadi adalah berkenaan dengan hadis palsu. Jadi saya ingin menerangkan serba sedikit tentang hadis palsu tersebut. Jadi hadis palsu yang sebagaimana yang dinyatakan tadi, yang mana kita ingin membawakan perbahasan mengenainya. Step pertama kita akan menerangkan tentang hadis palsu, yang mana dalam bahasa Arabnya kita boleh letakkan sebagai hadis maudhu'. Hadis maudhu', yang mana dalam hadis dhaif ada beberapa cabang hadis yang kita boleh kategorikan tingkatannya. Yang mungkin kita akan bahaskan pada hari ini adalah pada tajuk hadis palsu, khususnya pada hadis palsu, dan apa sebab kenapa boleh timbul perkataan hadis palsu, dan adakah dia adalah salah satu daripada termasuk dalam takrifan hadis ataupun ia terkeluar daripada takrifan hadis itu sendiri. Okey, pertamanya kita ingin nyatakan hadis palsu ataupun hadis maudhu' dalam bahasa Arabnya, mengikut apa yang kita pelajari daripada karangan ulama terdahulu. Dan di sini saya menggunakan kitab Taisir Mustalah Al-Hadis oleh Dr. At-Tahan. Jadi beliau menyatakan dalam kitab kecil beliau ini, yang pertama, hadis palsu, kenapa timbul hadis palsu, dan kategori yang dibuat oleh ulama mengenainya. Ada beberapa peringkat. Jadi peringkat yang kita ingin nyatakan pada hadis palsu, apabila timbul hadis palsu kerana penipuan ataupun pemalsuan yang dilakukan oleh perawi, dan mereka menisbahkan pemalsuan yang mereka lakukan itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ianya datang daripada hadis ataupun kalam, daripada perbuatan Nabi itu sendiri, ataupun maupun ianya tidak datang daripada takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya datang daripada penipuan oleh perawi tersebut, dan hanya mereka menyandarkan percakapan mereka ataupun apa yang mereka sampaikan itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ianya hadis tersebut dipanggillah maudhu'. Okey, kita tengok dari sudut takrif bagi hadis maudhu'. Pertama, dari sudut bahasa Arabnya ataupun dari sudut lughahnya, ianya diambil daripada isim maf'ul. Dikata wada'a syai', meletakkan sesuatu ataupun mencipta sesuatu, dan mereka sesuatu, ataupun kita sebutkan, dinamakan demikian kerana apa? Kerana tingkatannya ada beberapa tingkatan. Dan kedua, kita mengambil istilah bagi dari sudut bahasa Arab pada pengertian hadis maudhu'. Jadi mengikut istilahnya, ianya berbunyi ataupun ianya dipanggil al-kadhbu, iaitu menipu. Al-mukhtalaq, kita boleh mengikut istilahnya dipanggil mukhtalaq. Dan al-masnu', al-mansub ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rekaan, ciptaan, pemalsuan dan sebagainya yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ianya datang daripada diri peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam.
kita tengok dari sudut yang keduanya, dari sudut tingkatan hadis tersebut. Di manakah kedudukan hadis maudhu'? Pada posisi hadis-hadis Nabi SAW. Jadi hadis maudhu' ini kategorinya adalah hadis yang sangat buruk, dhaif ni. Kedhaifan dia ataupun kelemahannya sangat buruk, ataupun bahkan lebih buruk daripada itu. Dan setengah daripada ulama telah menyatakan hadis maudhu' adalah terkeluar daripada tafsir, daripada takrifan hadis itu sendiri. Dan dia bukanlah salah satu jenis daripada jenis hadis yang dhaif juga. Jadi satu bab yang berkecuali daripada takrifan hadis itu sendiri. Itu riwayat daripada setengah daripada kalangan ulama. Jadi kita seterusnya teruskan kepada hukum kita meriwayatkan hadis maudhu'. Jadi telah ijma' ulama menyatakan bahawa tidak halal ataupun tidak boleh kita meriwayatkan satu riwayat daripada riwayat hadis maudhu' yang mana kita tahu keadaan periwayatan tersebut. Kalau kita tahu hadis tersebut dalam kategori maudhu' ataupun ianya adalah hadis, bukan hadis yang sahih ataupun bukan termasuk hadis yang diterima, maka meriwayatkannya adalah juga tidak diterima. Jadi tidak boleh. Ada tegahan daripada kalangan ulama. Tapi sekiranya kita ingin menerang, ada cita-cita untuk kita meriwayatkan hadis tersebut, boleh. Syaratnya boleh sekiranya kita boleh mendatangkan keterangan bagi hadis itu sendiri. Boleh kita menjelaskan, boleh kita memberi penerangan kenapa, sebab dan sebagainya lah. Tapi kalau sekiranya kita tidak mampu untuk membuat demikian, untuk memberi penerangan yang lebih, yang terperinci mengenainya, maka berhati-hatilah dengan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, yang mana hadis tersebut berbunyi, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Itu adalah ancaman daripada Nabi SAW. Jadi kita takut kita menjadi salah seorang daripada dua pendusta. Itu yang diancam melalui hadis tersebut. Dan hadis tersebut kita boleh lihat di dalam kitab Muqaddimah Imam Nawawi pada mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Kali ini kita akan membicarakan tentang cara golongan pemalsu hadis mencipta hadis-hadis palsu tersebut. Jadi di sini diletakkan ada dua cara. Pertama, mereka mencipta percakapan ataupun lafaz hadis itu datang daripada diri mereka sendiri. Kemudian mereka mencipta dan menyandarkan hadis tersebut kepada orang tertentu, kemudian mereka meriwayatkan. Kedua, sama ada mereka juga menggunakan kalam orang lain. Contohnya mengambil kalam daripada golongan hukama dan mereka hadis itu dan mereka meriwayatkan. Itu dua cara yang mereka gunakan untuk membuat hadis palsu. Seterusnya, bagaimana kita boleh mengenali hadis palsu tersebut? Kita boleh mengenal hadis palsu tersebut tanpa kita perlu mengkaji kepada sanad. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan oleh golongan ulama hadis ataupun ulama yang menggiatkan diri di dalam ilmu mustalah hadis. Jadi tidak memerlukan untuk kita terlalu mendalam kajian kita pada sanad. Tetapi dia memerlukan apa? Umuri minha. Bagaimana kita ingin mengenali hadis maudhu'? Pertama, hadis maudhu' kita boleh kenali tanpa kita
kaji pada sanad hadis itu. Pertama, pengakuan oleh si pemalsu hadis itu sendiri, sebagaimana pengakuan daripada Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam, yang mana beliau mengaku beliau yang mencipta hadis tentang kelebihan surah-surah Al-Quran, yang mana diriwayatkan daripada Ibni Abbas. Jadi beliau mengaku beliau mereka hadis tersebut. Cara yang kedua untuk kita mengenali hadis maudhu' adalah kita boleh mengenali hadis maudhu' melalui, pertama, kita ulang kembali pengakuan daripada perawi itu sendiri ataupun pemalsu hadis itu sendiri. Mereka memalsukan hadis. Yang kedua adalah datang daripada apa yang diriwayatkan oleh perawi itu juga, tetapi tingkatannya di bawah pengakuan dia. Yang mana kita boleh ringkaskan, contohnya si perawi meriwayatkan riwayat, satu riwayat daripada seorang syekh. Kemudian apabila kita melihat kepada apa yang diriwayatkan dan kepada siapa yang mereka riwayatkan, jadi kita dapati mereka meriwayatkan daripada seorang syekh yang telah meninggal dunia. Kita jelaskan. Contohnya, beliau meriwayatkan satu hadis pada ketika yang mana hadis syekh tersebut telah meninggal 5 tahun sebelum kelahiran beliau. Contohnya, jadi dia si perawi pemalsu hadis tersebut meriwayatkan hadis, contohnya meriwayatkan hadis melalui syekh tersebut, tetapi syekh tersebut telah meninggal sebelum beliau lahir. Jadi itu adalah salah satu bentuk yang kita boleh tengok mereka telah melakukan pendustaan. Jadi itu salah satu pendustaan yang mereka lakukan. Contoh yang ketiga, kita tengok riwayat yang dilakukan oleh seorang perawi. Seorang perawi contohnya datang daripada golongan Rafidhi, ataupun kita masukkan golongan Syiah yang mencerca para sahabat, dan mereka dipanggil Rafidhi ataupun Rafidah ataupun Rafidhiyah. Masukkan. Jadi hadis yang mereka keluarkan hadis palsu yang berkaitan dengan kelebihan ahli bait. Jadi di situ ada beberapa kumpulan hadis palsu ataupun pemalsuan yang mereka lakukan terhadap riwayat-riwayat tersebut. Yang keempat ataupun yang terakhir, kita boleh lihat pada apa yang mereka riwayatkan. Tadi kita melihat kepada periwayat. Ada poin yang terakhir ini, kita melihat kepada periwayatan mereka, apa yang mereka riwayatkan. Contohnya hadis yang lafaznya agak janggal, ataupun hadis tersebut berlawanan dengan benda yang realiti, ataupun hadis tersebut berlawanan dengan apa yang jelas pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi di situ kita boleh melihat tanpa kita mengkaji pada sanad riwayat hadis tersebut, kita boleh nampak secara zahir mereka telah melakukan pendustaan terhadap Nabi SAW, ataupun mereka menyadarkan kalam melalui hawa nafsu mereka terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam.